Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke perkongsian video siri yang ke-9, Seni Kepimpinan Berwawasan berasaskan isi kandungan buku Seni Kepimpinan Politik Tun Mahathir ini. Dalam siri ini saya akan membincangkan topik pembelajaran kepimpinan kendiri Tun Mahathir yang terkandung di dalam bab 3 buku ini. Pembelajaran kendiri atau lebih dikenali sebagai pembelajaran terarah kendiri ataupun self-directed learning telah lama dibincangkan dalam konteks pendidikan maju di negara barat. Di Malaysia juga konsep ini mendapat liputan yang meluas sejak negara mula melangkah masuk ke era pemodenan, khususnya semasa Tun Mahathir menjadi Menteri Pelajaran pada awal tahun 1970-an. Konsep yang berasaskan kepada amalan pedagogi ini bagaimanapun masih terikat dan sangat bergantung dengan konsep pengajaran. Seolah-olah pembelajaran tidak boleh berlaku sekiranya tidak ada pengajaran. Bagaimanapun perkembangan sistem pendidikan dalam negara yang memasuki fasa matangnya selepas letusan teknologi maklumat dan era globalisasi banyak mengubah perspektif berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Buat permulaan, pengajaran guru atau pensyarah dikurangkan tahap keperluannya dan ditingkatkan keperluan pembelajaran pelajar. Di sinilah kepentingan konsep pembelajaran terarah kendiri mula diberikan perhatian melebihi konsep pengajaran itu sendiri. Konsep pembelajaran terarah kendiri mula berkembang dalam pendidikan barat pada awal tahun 1970-an melalui gerakan pembelajaran secara andragogi atau pendidikan dewasa. Menurut Knowles 1970, pembelajaran terarah kendiri adalah the process in which individuals take the initiative with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing and implementing learning strategies, and evaluating learning outcomes. Iaitu satu proses di mana pelajar mengambil inisiatif sendiri sama ada dengan bantuan atau tanpa bantuan orang lain. Mereka akan mengenal pasti keperluan pembelajaran, menentukan matlamat pembelajaran, mengenal pasti keperluan bahan dan sumber manusia, memilih dan melaksanakan kaedah pembelajaran dan akhir sekali menilai hasil pembelajaran mereka sendiri. Dr. Daniel R. Tobin di dalam bukunya All Learning is Self-Directed tahun 2000 menjelaskan, self-directed learning dalam konteks organisasi bermaksud seorang pekerja membuat keputusannya sendiri tentang apa yang ingin dipelajarinya dan bagaimana ia mempelajarinya. Kata beliau, self-directed learning implies that you are deciding for yourself what you will learn and how you will learn it. You are directing your own learning activities. You are in charge. No one tells you what you must learn or decides which method is the best one for you to use. No one dictates when and where you must be in class. No one decides what is important for you to learn or what is not important. Maksudnya pembelajaran terarah kendiri bermaksud anda menentukan sendiri apa yang hendak dipelajari dan bagaimana caranya. Anda menentukan matlamat pembelajaran anda sendiri. Anda bertanggungjawab terhadapnya. Tidak ada siapa yang memberitahu anda apa yang perlu anda pelajari atau menentukan kaedah mana yang terbaik untuk anda gunakan. Tidak ada siapa yang menentukan bila dan di mana anda mesti belajar. Tidak ada siapa yang memutuskan apa yang penting untuk anda pelajari atau apa yang tidak penting. Ringkasnya di sini, pembelajaran terarah kendiri bermaksud bahawa segala aktiviti pembelajaran adalah ditentukan sendiri oleh pelajar. Dia sendiri yang bertanggungjawab terhadap kesemua proses ini. Tiada siapa yang menentukan kaedah terbaik untuknya melainkan dirinya sendiri. Tiada siapa yang menentukan bila dan di mana dia akan belajar. Itu juga tidak ada siapa yang menentukan apa yang dipelajarinya penting atau tidak penting. Penjelasan ini melengkapkan kefahaman kita tentang proses pembelajaran kepimpinan yang dilalui oleh Tun Mahathir. Sejak awal kerjaya politiknya, beliau membuat keputusannya sendiri tentang apa yang ingin dipelajarinya tentang kepimpinan dan bagaimana kaedah dan caranya. Segala aktiviti pembelajaran kepimpinan beliau ditentukan sendiri. Beliau mengambil tanggungjawab terhadap proses pembelajarannya. Contohnya, beliau sanggup dipecat daripada UMNO semata-mata mengambil tanggungjawab terhadap hasil pembelajarannya berkaitan peristiwa 13 Mei 1969. Tiada siapa yang menentukan kaedah terbaik untuk beliau menganalisis masalah tersebut dan sampai kepada kesimpulannya. Beliau sendiri menentukan masa, tempat dan kaedah pembelajarannya. Begitu juga tidak ada siapa yang menentukan
apa yang dipelajarinya tentang peristiwa tersebut penting ataupun tidak. Bertepatan dengan penjelasan Tobin tentang ciri utama kaedah pembelajaran terarahkan diri iaitu pilihan pekerja itu sendiri. Kata Tobin, I believe that all learning is self-directed, no matter what is taught in a class, no matter what the intention of a book's author, no matter how complete a computer-based training program may be. It is the individual learner who decides what is relevant to the job or the situation, what is important to him or her, therefore what will be learned and retained. Semua proses pembelajaran adalah terarahkan diri tanpa mengira apa yang diajar dalam bilik darjah. Apa juga tujuan penulis buku atau secanggih mana pun program latihan berasaskan komputer yang digunakan. Terpulang kepada individu pelajar untuk menentukan apakah yang diperlukan untuk bidang pekerjaannya atau situasi keperluannya. Apa yang dirasakan penting baginya untuk dipelajari dan dikuasai. Tun Mahathir tidak pernah mengambil kisah dengan apa yang diperkatakan oleh orang lain. Bagi dirinya, dia berhak membuat tafsiran sendiri tentang peristiwa sejarah yang difahaminya. Lantaran itu, beliau tetap dengan pandangan dan pendiriannya berkaitan punca utama berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 dan meletakkan sepenuhnya tanggungjawab kepada kepimpinan Tunku Abdul Rahman. Inilah bentuk pembelajaran terarahkan diri yang merupakan asas kepada pendidikan kepimpinan Tun Mahathir. Beliau memahami bahawa kepimpinan adalah satu bentuk pendidikan dan pembelajaran terarahkan diri yang bebas. Kepimpinan adalah satu bentuk pendidikan dan pemimpin terbaik adalah mereka yang berfikir sebagai seorang pelajar, bukannya seorang guru seperti kata Simon Sinek. Leadership is an education and the best leaders think of themselves as students, not the teachers. Inilah perspektif Tun Mahathir dalam mempelajari ilmu dan kemahiran kepimpinan. John Donohue, CEO syarikat konglomerat Nike Amerika Syarikat, pernah menyebut bahawa para pemimpin hebat tidak pernah merasa malu untuk belajar. Great leaders are never too proud to learn. Profesor Warren G. Bennis, pengurusi pengasas The Leadership Institute, University of Southern California, menulis di dalam bukunya On Becoming a Leader tahun 1989. Leaders learn by leading, and they learn best by leading in the face of obstacles. As weather shapes mountains, problems shape leaders. Kenyataan Profesor Bennis amat penting untuk difahami oleh para pemimpin dan bakal pemimpin. Para pemimpin belajar melalui amalan memimpin dan cara terbaik pembelajaran mereka adalah dengan menghadapi masalah dan halangan. Sebagaimana cuaca mengukir rupa bentuk gunung ganang, begitulah bagaimana masalah membentuk para pemimpin. Pemimpin amat perlu mengaplikasikan pendekatan pembelajaran terarahkan diri kerana kemahiran kepimpinan bukanlah suatu yang statik, malahan sentiasa dinamik. Tidak ada suatu sukatan pelajaran tertentu yang dapat memastikan mereka menjadi pemimpin yang baik dan hebat. Setiap pemimpin adalah unik dari segi personaliti dan perwatakan atau karakter. Gaya dan pendekatan kepimpinan juga banyak dipengaruhi oleh faktor luaran seperti sokongan dan kepercayaan pengikut. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk mendapat kepercayaan pada pengikut dan mengekalkannya dalam tempoh masa yang panjang, kecuali seorang pemimpin itu bersedia belajar perkara baru yang berlaku di sekelilingnya. Oleh itu, amalan pembelajaran terarahkan diri adalah satu-satunya pilihan yang ada dan belajar berasaskan masalah adalah pendekatan terbaik yang boleh dijalankan. Daripada analisis yang dilakukan terhadap proses pembelajaran kepimpinan Tun Mahathir, beliau didapati mengamalkan pendekatan pembelajaran ini secara meluas. Hal ini mempunyai perkaitan yang rapat dengan kesungguhan beliau menggunakan masalah sebagai asas pembelajarannya. Beliau memilih sendiri masalah atau topik pembelajarannya, kaedah, bahan dan menyusun sendiri proses pembelajaran mengikut keperluannya. Beliau memilih masalah peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 sebagai topik pembelajaran. Selepas itu, beliau sendiri menentukan cara bagaimana mempelajari kemahiran memimpin berdasarkan topik ini. Hatta setelah dipecat daripada UMNO, beliau bertegas dengan keputusannya dan menyebut dengan jelas bahawa kesemuanya ini adalah seperti yang beliau jangkakan. Kenyataan ini dengan jelas merujuk kepada proses pembelajaran yang berada di dalam kawalannya. Begitu juga beliau bersedia hidup dalam buangan politik lebih 2 tahun untuk mempelajari pelbagai lagi kemahiran kepimpinan sehingga tercapai hasil pembelajarannya dengan terbitnya buku Falsafah Politik karangan beliau The Malay Dilemma.
Kesemuanya seperti yang beliau aturkan dan susunkan. Setelah amat pasti dengan segala pengalaman yang diperolehi, beliau kembali ke pangkuan UMNO. Kemudiannya menyusun gerak langkah untuk mendaki tangga kepimpinan yang lebih tinggi. Amalan pembelajaran terarah ke diri ini juga beliau teruskan sepanjang kerjaya politiknya dan juga pentadbirannya sehingga menjadi Perdana Menteri yang keempat. Antara contoh terbaik amalan ini adalah tindakan beliau membuat keputusan mengikat mata wang ringgit Malaysia RM3.80 kepada $1 Amerika sewaktu berlaku krisis mata wang Asia tahun 1997. Ramai pakar ekonomi dan ahli akademik mengkritik keputusan beliau dan salah seorang daripada mereka bertemu dengannya dan mengemukakan 32 hujah kenapa tindakannya dianggap salah. Beliau sebaliknya yakin keputusan tersebut adalah bertepatan berdasarkan kepada hasil kajian dan pemerhatiannya sendiri. Lalu beliau mengemukakan hujah balas satu persatu sehingga ahli akademik tersebut tidak mampu menjawab dan mempertahankan hujahnya. Pengalaman ini beliau kongsikan dalam persidangan UBS Wealth Insight 2015 di Singapura. Dalam sesi perkongsian ini jelas menggambarkan Tun Mahathir mengamalkan pendekatan pembelajaran terarah ke diri dalam membuat keputusan kepimpinan sejak awal kerjaya politiknya sehinggalah ke hari ini. Salah satu perkongsiannya beliau menyatakan, "One has to look at all solutions critically. You must have the backing of your own knowledge, apart from asking other people, because in the end you have to make the decision. And the decision must be the result of examining all the advice you get. And that decision must be based on knowledge, reading, acquiring as much information as possible, studying data. It was not an easy thing. You have to think to make an educated decision." Seorang harus melihat semua penyelesaian secara kritis. Setiap keputusan mesti bersandarkan ilmu pengetahuan sendiri selain merujuk kepada orang lain. Kerana pada akhirnya anda sendiri yang seharusnya membuat keputusan dan keputusan itu mestilah hasil dari usaha memeriksa semua nasihat yang anda perolehi. Dan keputusan itu mestilah berdasarkan pengetahuan, pembacaan dan memperolehi sebanyak mungkin maklumat dan data. Perkara ini bukan sesuatu yang mudah. Anda harus berfikir dan membuat keputusan yang benar-benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam konteks kajian yang dikemukakan oleh penulisan buku Seni Kepimpinan dan Politik Tun Mahathir ini, pendekatan ini adalah sebahagian daripada amalan pembelajaran PBL dan POPBL. Pembelajaran terarah ke diri adalah salah satu fasa terpenting dalam proses pembelajaran bagi Problem Based Learning PBL dan juga Project Organized Problem Based Learning POPBL. POPBL adalah variasi bagi proses pembelajaran menggunakan PBL yang bertujuan melaksanakan projek dan mempelajari pelbagai ilmu dan kemahiran daripada pengalaman melaksanakan projek tersebut. InsyaAllah dalam siri ke-10 kita akan bincangkan secara lebih mendalam kedudukan proses pembelajaran terarah ke diri dalam proses pembelajaran kepimpinan menggunakan PBL dan POPBL serta bagaimana memahami dalam konteks yang lebih luas dan praktikal bagi meningkatkan kualiti pembelajaran kita sebagai seorang pemimpin dan bakal pemimpin berdasarkan pengalaman kepimpinan Tun Mahathir. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat mendapatkan buku ini dan maklumat selanjutnya tentang kursus kepimpinan yang kami tawarkan, sila tekan butang pautan pada bahagian deskripsi video di bawah. Tuan-tuan dan puan-puan yang jemput subscribe, like dan share channel ini dengan menekan butang berkaitan di bawah untuk terus mendapat maklumat terkini terbitan siri-siri video kepimpinan kami yang akan datang. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.